Assalamualaikum semua. Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan sistem kriptografi yang digunakan dalam blok rantai. Dalam video yang sebelum ini kita dah tengok berkenaan dengan sistem kriptografi pada Bitcoin iaitu SHA-256. Dan kita juga dah lihat berkenaan dengan bagaimana rantai ini membezakan antara blok rantai dan juga pengkalan-pengkalan data yang lain. Baik, untuk video ni kita nak tengok bagaimana sistem kriptografi ini dia memainkan peranan dalam sesebuah blok rantai. Baik, saya lukiskan dahulu sebuah blok rantai. Okey, jadi dalam blok rantai ini kita simpan data pada blok dia dan rantai ini pula dia menjadi sistem keselamatan. Okey, sistem kriptografi dia yang memelihara data pada blok rantai ini. Okey. Cuma persoalan dia bagaimana sistem kriptografi ini dia memelihara data pada sesebuah blok rantai. Okey, jadi jawapannya seperti berikut. Okey, kita tengok pada satu contoh sistem kriptografi iaitu bagi Bitcoin. Sistem kriptografi untuk Bitcoin. Jadi macam mana Bitcoin ini dia punya sistem kriptografi dia memelihara data berkenaan dengan Bitcoin? Okay, kita tengok pada sistem kriptografi Bitcoin iaitu SHA-256. SHA-256. Okey. Untuk Bitcoin, kita dah lihat data yang disimpan itu adalah dalam bentuk transaksi, nonce dan juga hash. Okey, itu dalam video yang sebelum ini. Cuma untuk video ini saya hanya gunakan transaksi saja untuk memudahkan pembelajaran kita. Jadi data yang disimpan iaitu transaksi kita masukkan ke dalam blok ini. Okey, kita masukkan dalam blok ini. Jadi macam mana kita nak pastikan supaya data ini dia tidak boleh diubah oleh sesiapa sahaja. Okey, macam mana kita nak pastikan data ini selamat? Caranya adalah dengan kita menggunakan SHA-256 ini. Okey, ataupun sistem kriptografi kita. Jadi apa yang sistem kriptografi kita perlukan untuk pastikan data ini selamat adalah seperti ini. Okey. Sistem kriptografi kita adalah sebuah fungsi ataupun function. Okey, apa maksud fungsi ataupun function? Ini mungkin anda pernah belajar dalam AdMath ketika sekolah dahulu waktu SPM. Okey, fungsi sebagai contoh. Kita ada fungsi yang mudah iaitu 2x. Okey, contoh fungsi kita ini adalah bersamaan dengan 2x. Okey. Jadi untuk sesebuah fungsi kita mesti ada input dia. Okay, kita kena ada input untuk fungsi. Jadi kita mesti memasukkan sesuatu input ke dalam fungsi dan fungsi ini dia akan mengira dan mengeluarkan output. Okey. Jadi dalam kes fungsi fx sama dengan 2x ini kita contoh kita masukkan input x sama dengan 3. Okey, x sama dengan 3. Maka fungsi kita akan mengira kalau input dia adalah 3, maka output dia adalah 2 darab dengan 3. Dia akan keluarkan 2 kali 3 iaitu 6. Jadi ini adalah fungsi. Okay. Sama juga macam SHA-256. Okay. Dan juga sistem kriptografi yang lain. Jadi fungsi-fungsi ini apa yang dia buat? Okay. Fungsi sistem kriptografi ini adalah dia menerima input. Okay. Dan dia masukkan ke dalam fungsi. Contoh untuk Bitcoin, dia masukkan ke dalam SHA-256. Okay, SHA-256. Dan dia juga akan mengeluarkan output. Okey, jadi persoalannya adalah apakah input yang dimasukkan dan apakah output yang dikeluarkan? Jawapannya mudah sahaja iaitu kalau kita lihat pada rantai-rantai kita ini, okey, rantai kita menghubungkan antara blok-blok yang berlainan. Jadi input yang kita berikan kepada fungsi kita ini adalah data. Okey, data kita masukkan ke dalam blok dan blok ini okey dengan data-data itu dia akan dimasukkan ke dalam sistem kriptografi kita ataupun fungsi ini. Jadi inputnya adalah data. Inputnya adalah data. Okey, data dia data apa? Macam yang saya telah terangkan, data untuk Bitcoin adalah transaksi Bitcoin. Okey, transaksi saya gunakan singkatan TX. Okey, biasanya kita gunakan singkatan TX ataupun transaction untuk transaksi. Jadi kita masukkan
data transaksi Bitcoin ke dalam SHA-256, maka SHA-256 ni dia akan memproses segala transaksi kita dan dia akan mengeluarkan output yang kita beri nama sebagai hash. Okey, dia akan mengeluarkan satu output yang kita sebut sebagai hash. Okey, yang ini kita akan lihat beberapa minit lagi. Satu lagi perkara yang kita perlu tahu berkenaan dengan SHA-256 ini adalah dia adalah sejenis fungsi sehala ataupun one way function ataupun irreversible function. Okey, dia sehala. Apa maksud sehala? Maksud dia adalah kita boleh masukkan data ke dalam fungsi ini dan kita dapat output. Okey, tapi kita tidak boleh ataupun kita sangat-sangat sukar untuk kita, contoh, orang berikan kepada kita hash. Okey, dan orang tu kata hash ini adalah hasil output daripada SHA-256. Maka sangat-sangat sukar untuk kita patah balik. Okey, sangat-sangat sukar untuk kita dapatkan input dia. Okey, untuk kita dapatkan data dia. Jadi kalau kita berikan hash kepada seseorang, maka orang itu dia hampir mustahil untuk dapatkan apakah data yang tersimpan pada hash. Okey, itu adalah satu lagi ciri SHA-256 yang mana dia one way function. Kalau kita ada data, kita boleh tahu hash. Tapi kalau kita hanya ada hash, kita tak boleh tahu apakah data yang tersimpan. Jadi seterusnya kita tengok pada demonstrasi yang saya tunjukkan di sini. Okey, dalam website ini adalah website untuk demonstrasi bagi SHA-256. Okey, di sini ada data. Okey, di bawah ni ada hash. Contoh, kita nak masukkan sebuah transaksi daripada A kepada B. Contoh transaksi A kepada B. Okey, A kepada B, dan kita berikan A berikan sebanyak 5 Bitcoin kepada B. Okey, ataupun ringkasnya A kepada B 5 Bitcoin. Okey, jadi A telah berikan kepada B sebanyak 5 Bitcoin. Ini adalah input dia, iaitu transaksi A kepada B sebanyak 5 Bitcoin. Jadi output dia ada di bawah ni, iaitu hash dia. Okey, hash dia ni, iaitu hash dia D4EB4F dan seterusnya sampailah 028. Okey, jadi ini adalah hash dia. Tapi kalau kita hanya ada hash dia sahaja, kita tak boleh tahu apakah data dia. Jadi contoh saya copy dan saya paste data tersebut. Jadi hash dia tidak memberikan kita apa-apa maklumat. Okey, hash dia tidak memberikan kita apa-apa maklumat. Dan satu lagi perkara berkenaan dengan SHA-256 ini adalah output yang diberikan itu memang sangat-sangat sukar untuk kita jangka. Dan lagi satu adalah output dia akan berubah dengan sangat banyak kalau kita ubah sedikit sahaja maklumat. Contoh, tadi kita tuliskan transaksi A kepada B sebanyak 5 Bitcoin. Okey, ingat ni D4EB4. Okey, D4EB4 belakang ni 028. Contoh, kalau saya jahat, okey, saya nak tipu. Saya kata A bagi kat B bukan 5 Bitcoin tapi hanya 4 Bitcoin. Kita tengok apa yang akan jadi pada output dia. A berikan kepada B sebanyak 4 Bitcoin. Okey, kalau perasan sekarang dia punya hash dia berubah dengan sangat-sangat banyak. Tadi itu kita ada D4EB4, belakang ni 028. Sekarang ni hash dia memang sangat-sangat berbeza. Jadi itu ciri-ciri SHA-256 juga ataupun ciri sistem kriptografi yang mana output dia akan berubah dengan sangat banyak walaupun perubahan pada data itu sangat sedikit. Okey, kalau kita patah balik 5 tadi, kita dapat balik yang asal ini. Okey, jadi itulah fungsi SHA-256. Kita kembali kepada skrin yang tadi. Okey, jadi fungsi dia adalah kita dapatkan hash dia ini. Okey, hash inilah yang menjadi asaslah untuk data macam yang saya telah terangkan sebelum ini. Data dalam Bitcoin ada 3, iaitu transaksi seperti yang kita dah lihat tadi, A beri kepada B. Nonce, yang ini kita belum lihat lagi. Hash pula yang saya terangkan tadilah, hash block sebelumnya. Maksudnya contoh sekarang ini kita sedang memasukkan data ke dalam blok yang terakhir ini. Okey, data.
Okey, jadi selain daripada data, kita juga ada nonce yang kita belum jelaskan lagi, dan lagi satu adalah hash blok sebelumnya. Apa maksud hash blok sebelumnya? Maksudnya adalah blok ini pun kita telah proses dia untuk mengeluarkan output hash. Okey, kita ambil hash ini, kemudian kita masukkan ke dalam sini data ini semua, kita masukkan ke dalam blok baru, masukkan dia ke dalam sistem kriptografi kita SHA-256. Maka dia akan berikan kepada blok ini sebuah output baru, iaitu hash yang baru. Okey, dan hash ni pula akan digunakan untuk blok-blok yang seterusnya. Okey, jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan sistem kriptografi. Kita lihat pula berkenaan dengan topik yang baru dalam video yang seterusnya.